Ya, Assalamualaikum saya ucapkan kepada anda pada siapa yang sedang menonton pada hari ini di Mak Besar. Jangan lupa like and share di Facebook anda. Dan juga pada hari ini kita di rancangan Cakap Lepas Terawih. Yes. Bersama saya Maman dan juga di sebelah kanan saya Ustaz Izaan. Nampak laju. Dia nak pergi sini dulu. Sebelah kiri Ustaz Lufiadi. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Baik. Oh, sendiri baik. Saya the first time nampak dekat program ni. Betul, saya maklumlah bekerja. Alhamdulillah. Nyari saya intern, kalau salah tolong tegur. Boleh. Okey, hari ini adalah sudah masuk 20 Malam 21. Malam 21. Dan 21. ini adalah malam akhir malam-malam akhir. Dan juga tema kita pada hari ini ataupun topik kita pada hari ini ialah Lailatul Qadar. Okey, sekali lagi pada siapa yang sedang menonton jangan lupa like and share, dan juga kalau anda ada sebarang pertanyaan dan sebagainya, anda boleh tulis di ruangan komen untuk soalan-soalan anda, dan saya akan ajukan kepada orang-orang yang mahir di sebelah kanan dan juga kiri saya. Jadi sebelum tu saya akan memulakan dengan Ustaz Izaan. Boleh cerita sedikit tentang malam Lailatul Qadar ni? Okey, terima kasih Maman. Sama-sama. Okey, para pendengar dan para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah masuk dalam bulan Ramadan dan merupakan 10 malam terakhir. Kita tunjukkan sebanyak kesyukuran kita pada Allah lah, kerana kita diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang dan kesihatan untuk kita berpuasa dan berada dalam bulan ini dan pada 10 malam terakhir. Dan kita kenangkan ataupun ingatlah sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita ataupun sesiapa di kalangan umat Islam yang tidak dapat ataupun tidak berpeluang untuk bertemu, kerana Allah Ta'ala dah tentukan tak dapat bertemu lah. Jadi kita bersyukur atas nikmat umur dan kesihatan dan peluang yang kita dapat ataupun nikmati ini. Baiklah, dalam bab kaitan dengan bulan Ramadan dan Lailatul Qadar ini, Lailatul Qadar ini kita kena faham bahawasanya ia merupakan satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sebagai umat Islam dan umat Nabi Muhammad SAW. Kerana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Nabi SAW ceritakan ataupun diberitahu bahawasanya umat-umat terdahulu, umur umat mereka ni semua panjang-panjang. Iaitu dia lifespan dia tak macam umat sekarang. Kita punya lifespan medium sekitar 60 tahun, 70 tahun macam gitu kan median dia. Kalau dulu dah beratus-ratus tahun. Mereka akan hidup berpanjangan. Hidup berpanjangan. Jadi Nabi SAW pun merasa sedih sedikit kerana kalau begitu maknanya umatnya itu tak dapat beribadah lama kalau nak bandingkan umat terdahulu. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan malam Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang di mana malam Lailatul Qadar ini seperti yang disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qadar itu disebutkan bahawasanya malam itu bagi siapa yang dapat kecapi ataupun diberikan peluang untuk menikmati malam Lailatul Qadar itu, maka dia akan dapat pahala ganjaran yang seakan-akan sama dengan 1000 bulan. Dan kalau kita kira 1000 bulan tu seakan-akan berapa hari tu agak-agak? Berapa tahun? 1000 1000 bulan tu sekitar 83 tahun. 83 years plus. Jadi kalau kita campur 60 years old kita ni median, campur 80 tahun tu, maknanya kita dah lebih dari 100 lebih lah. Jadi siapa yang dapat tu seakan-akan dia dah menikmati umur yang panjang dalam ibadah. Atau ibadah dia worth dia macam gitu. Tu kalau dapat sekali, kalau dapat banyak kali. Kalau dapat banyak kali makin bertambah lah. Pasal Lailatul Qadar ni bukan semua hidup sekali. Betul. Tiap tahun, tiap Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ni dia maksud kata Lailatul Qadar, Laila tu malam. Al-Qadar tu malam yang ada kekuatan, ada orang kata tu kelebihan. Al-Qadar malam kekuatan. Jadi maksudnya adalah di mana kita ini sebagai umat Islam, kita kenalah berusaha lebih dalam malam tersebut, dan kerana malam itu ada ganjaran, ada kelebihan yang Allah SWT letak special untuk malam ini. Dan kita semua nak kena kerjakan. Kerja keras lah. Kita keraskan diri kita dan berusaha dengan beribadah. Jadi itu sedikit sebanyak lah tentang malam Lailatul Qadar. Okey, yang disebutkan Ustaz Izaan. Terima kasih Ustaz Izaan. Asyik ingat Izaan ni. Siapa ni? Okey, Izaan. Tadi dia ada cerita pasal dia adalah 1000 bulan. So is calculated 83 tahun. Okey, ada orang kata dia akan jatuh pada nombor ganjil. Malam 7 lekor lah, apalah.
adakah ia tertulis ke macam mana? Okey. Saya rasa kalau kita nak expand daripada apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz An tadi, memang Lailatul Qadar ni dia ada beberapa tahap clue ataupun yang diberikan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah ada yang berkata kita kena usaha actually adalah seluruh Ramadan. Seluruh Ramadan is kalau boleh every night tu kita betul-betul usaha. Tapi kalau tak pun dia punya first clue adalah 10 malam yang terakhir. Yes. Sebab tu kita selalu tekankan bila qiyam pun, qiyam di masjid, kita bersama-sama dekat masjid ke dekat rumah, dia qiyam 10 malam all out tu, kita kalau boleh last 10 days sebelum Ramadan habis lah, which is kalau kita nak kongsikan hari ni adalah hari yang first night. Yes. So sekarang ni siapa-siapa yang dekat live, siapa-siapa yang kita sekarang berada di malam yang pertama dari malam 10 malam terakhir pada tahun ini, sebab kita ada 30 hari. So start with 21st lah. And kebetulan alhamdulillah malam first today is also the 21st, which is malam yang ganjil. Yes. Which is lagi satu clue yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Bila ditanyakan oleh sahabat-sahabatnya, ada tak lagi berikan kita lagi macam clue atau lagi untuk mudahkan kita usahalah. So Nabi SAW carilah pada malam-malam yang ganjil. Macam tu 21st, 23rd, 25th, 27 and 29th. Lepas tu ada lagi juga kalau kita nak kupaskan macam betul-betul bila memang pendapat banyak sangat. Saya pernah dengar satu ustaz katakan lebih daripada 40 pendapat yang macam bila diorang punya research, ada yang kata malam 21, ada kata malam 27, ada yang kata 27 memang paling popular lah. Sebab banyak ulama berpendapat malam 7 atas sebab-sebab yang macam very calculated punya research pun. It's not macam aku rasa 27 research dari segi apa tu? Ada yang macam mengatakan perkataan Al-Qadar dekat dari surah Al-Qadar tu, perkataan Al-Qadar tu diulang ataupun ada punya letters letters dia ada 27 letters dalam surah Al-Qadar tu. So one of the clue. Ada pendapat memang 7 ni number 7 ni memang banyak dekat dalam Islam ni. Islam is very selalunya sinonim dengan number 7 dan ada pendapat lain. Ada yang katakan sampai kita nak tahu malam Qadar ni depends Ramadan start hari apa. Ni saya lupa. Tapi betul ini semua kira macam macam dorang punya research sendiri tau. Dorang punya pendapat sendiri. Ni ulama-ulama yang keluarkan lah. Not based on a very concrete hadis ataupun ayat Quran, tapi based on pengalaman mereka, based on dorang punya kajian, based on dorang punya bila dorang experience di malam-malam tu. Dorang rasa macam kalau start Monday, start hari Isnin, malam ni, start Selasa dan lain-lain lagi. So the most general kalau kita nak sampaikan, kongsikan pada masyarakat kita dan juga diri kita sendiri adalah the most confirm is last 10 nights. And on top of that, kalau kita tak mampu pun, at least kurang-kurangnya malam-malam yang ganjil lah. Tapi ni kalau lagi betul-betul tak mampu pun, paling sebab kita nak ikut the most popular opinion pun, kesekurang-kurangnya malam 27 tu kita usahakan jugalah. So kalau malam 7 lekor dan sebagainya, kalau kita tengok dekat masjid-masjid pun, kalau even Masjidil Haram even dia punya Masjidil Haram ada yang dikatakan malam 27 tu dia nyepek dia lagi ramai daripada haji. Kira macam memang betul-betul orang all out. Betul-betul all out. Kalau kita pergi masjid-masjid kat Singapura ni, kalau malam 27 tu kadang-kadang memang diorang kira kes yang daripada Isyak all the way sampai dengan subuh. Kira memang diorang betul-betul dah yakin lah. Dah yakin kan, dah dapat macam ni confirm malam 27. So macam nothing tulus lah, all out. Sebab 1000 months kan. So ni sebelum Covid lah. Sebelum Covid lah. Sebelum Covid lah. Sebab Masjidil Haram pun betul dah tak ada, yes. Ada spacing so juga. kalau ni pun kira maybe mungkin satu elemen, satu komponen ibadah yang mungkin kita tak dapat raikan pada tahun ni dengan sebanyak mungkin, which is i'tikaf. Tapi selain tu saya rasa kita masih mampu lakukan baca Quran, solat berjamaah, even donation, zikir dan lain lagi. Semua saya rasa ibadah masih kita dapat lakukan pada tahun ini, kecuali mungkin i'tikaf yang lama ataupun i'tikaf yang berkali-kali. Tapi selain tu insya-Allah kita sama-sama masih boleh usahakan dah pada tahun ini insya-Allah. Okey, sekali lagi pada siapa yang baru saja menonton ataupun baru saja tekan this live, kami di sini di Mak Besar dalam program Cakap Lepas Tarawih. Sebab bila tarawih tak boleh cakap, berdoa je baca surah. Doa balik. Lepas tarawih doa. Cakap lepas tu. Nak cakap lepas tarawih. Jadi sekarang ni kita tengah cakap lepas tarawih, dan juga tema kita pada hari ini ialah malam Lailatul Qadar. Dan pada siapa yang ingin bertanya ataupun ada soalan-soalan untuk Ustaz Lutfi Hadi dan juga Ustaz Izzah Ustaz Is. Okey. Ustaz Is boleh
Sila tulis di komen-komen komentar-komentar anda yang di bawah ni kalau anda ada sebarang pertanyaan untuk mereka. Okey, kembali pada Ustaz Izaan So dia dah cerita pasal nombor ganjil, cerita pasal malam Lailatul Qadar. Laila tu adalah malam. Dan adakah cerita tentang malam Lailatul Qadar yang tertulis di dalam Al-Quran? Betul. Dalam Quran Allah SWT dalam surah Al-Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkannya itu Al-Quran itu di dalam pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu dia siapa yang dapat tu maka akan dapat dia punya worth dia ataupun nilainya itu lebih baik daripada ibadah dalam lebih daripada 1000 bulan. Itu kemudian sampai akhir ataupun habis ayat tersebutlah. Itu seperti yang disebut dalam Al-Quran. Kemudian dalam surah Al-Baqarah pun ada disebut tentang Al-Quran di mana dia diturunkan dalam bulan Ramadan dan dalam bulan Ramadan diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Itulah istimewanya malam Lailatul Qadar di mana Al-Quran telah pun diturunkan. Dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW pun Nabi SAW sebut banyak tentang Lailatul Qadar dan juga diriwayatkan oleh para sahabat dan juga isteri-isteri Nabi SAW tentang Lailatul Qadar di mana Nabi SAW banyak berusaha lebih daripada malam-malam yang lain. Pada 10 malam terakhir itu Nabi SAW bangun, Nabi SAW berusaha lebih beribadah, kemudian bangun malam, menaikkan ibadah dan kejutkan ahli keluarganya untuk beribadah sama-sama. Dan ini satu perkara yang sangat pentinglah kita untuk kita ikuti. Kerana bila kita baca balik hadis tersebut, hadis yang sahih, Nabi SAW kejutkan ahli keluarga dia. Biasa kita ni kalau kita nak bangun ibadah ni kadang kita bangun sendiri je. Kita bangun, siap, jangan kita dah tidur jangan kacau. Dan kita buat ibadah sendiri, kita bangun malam sendiri. Sebaiknya kita sebenarnya libatkan cari ahli keluarga kita. That is the best. Kerana itu apa yang dilaksanakan Nabi SAW. Dan pasal kita nak dapatkan kelebihan tu, janganlah kita sendiri sendiri je. So ahli keluarga kita juga. Cuma tu lain cerita lah. Kalau kita kejutkan kena hempuk dengan bantal ke kan, kena sumpah ke, kena kaki ke, sana lah. Sana kena tidur lah kan. Itu. Kita pujuk lah, kamu lah. Boleh jadi malam ni malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ni pun dia ada banyak perkara ataupun misconception yang perlu untuk kita ketahui lah. InsyaAllah nanti kita akan sentuh dalam hal ini. Tapi ada juga beberapa riwayat yang sahih, tapi sebenarnya banyak riwayat yang tidak kuat lah berkaitan malam Lailatul Qadar, tanda-tanda dia. Kan ada orang kata itu lah nak tanya ni, tanda-tanda dia. Kita akan sentuh dalam hal itu. Tapi senang kata malam Lailatul Qadar adalah malam yang perlu dikejar oleh setiap di kalangan umat Islam. Itulah. Dan juga sekarang ni pun masjid pun terhad. Yes. So nak buat tu dekat rumah boleh Kiam, betul? Saya rasa kalau mungkin kita boleh share apa-apa yang boleh kita lakukan. Saya rasa sebelum tu kita nak beri motivasi lah. Tadi bila Ustaz Izan katakan macam memang umat-umat kita dahulu macam dia punya umur dia panjang dan sebagainya. Tapi ini yang patut kita sebagai umat Islam kita rasa bersyukur and very rasakan kenikmatan tu sendiri. Macam kalau kita tak rasa itu yang macam kita takut kita rugi tau. Kita kena firstly macam tadi takut ahli keluarga tak nak ikut atau tendang dan sebagainya. It's very important to highlight contoh lah. Which is maybe can happen atau sebab kita tak boleh salahkan sebab mungkin orang tak ada that awareness. So mungkin sebagai kita yang macam ada that awareness, yang ada that a little bit of macam knowledge about dia punya kelebihan, ini to share lah. Jadi orang pun macam rasa faham kenapa aku nak kena bangun. Of course macam kita nanti kadang-kadang marah, rasa kau tak bangun kau tak tahu sebab orang tu tak faham. So kita nak kena be fair kalau kita nak kejut, kita nak paksa dan sebagainya. Make sure kita pun dan kita punya job lah, which is understandkan orang, educate anak-anak mungkin, kasih faham apa kelebihan, and of course not to enforce macam berat-berat sampai orang rasa benci. Betul. Untuk bangun, untuk macam rasa berat, rasa macam leceh ni Lailatul Qadar, macam penat ke. Kita tak tahu gitu tau. Kita nak macam orang happy faham. Tu macam tu understand juga. Kita kena understand siapa yang kita ataupun the level of orang-orang yang kita nak kejut atau orang yang kita nak ajak, nak educate. Ahli keluarga lah paling dekat kan, kita nak pergi ketuk rumah jiran ke apa. Oi, Babon, Lailatul Qadar oi. Dekat negeri lain kadang-kadang orang kejut tau. Itu Yaman lah, saya dengar. Yaman Indonesia. Kita pergi Indonesia tu the whole stretch kadang-kadang macam memang kita dengar takbir kita memang best lah. So memang lain negeri lain lah. Kalau Singapura kita buat gitu memang confirm kena komplain sebagainya. Polis datang ke? Sebelum kita tidur dan sebagainya, bilang anak-anak berikan kemudahan. Maybe diorang punya knowledge belum tinggi, so maybe start dengan just before sahur. Tentang sahur time makan tu ambil few minutes solat tahajud ataupun do some zikir. It's already sufficient sebab dia bukan ada very
specific time yang kita kena lakukan. Of course dia punya, kalau saya boleh kongsikan, mula daripada maghrib itu sendiri sampai ke subuh itu dah kirakan malam. Kita boleh raikan malam tu the whole night. Kalau kita tak dapat, kita orang selalu the ideal way, 3 pagi kita rasa keberatan. Of course that is the best time lah. The ideal time lah. Tapi tak salah sampai kita macam maghrib kita dah buat, sebab tu daripada mula maghrib kita boleh maghrib berjamaah. Dan sunnah maghrib tidak dilepaskan. Lepas tu yang paling important isyak kalau kita berjamaah adalah pahalanya seperti beribadah ataupun buat solat sunnah sepanjang separuh malam. Hanya dengan 5 minit punya jemaah, contoh mungkin jemaah dengan isteri 2 orang pun ataupun jemaah dengan adik-beradik, janji jemaah kita dapat pahala ibadah separuh malam. Itu yang kita nak. Kalau kita tak mampu, kita mungkin pun kita faham ada mungkin ibu-ibu yang penat jaga anak-anak dan sebagainya, tak ada kekuatan dan kelebihan untuk bangun malam, lepas tu bangun je nak prepare sahur dan sebagainya. So ambil this very very small ibadah tapi ganjaran dia besar. Kita apa yang kita mampu, sebab kita just nak raikan malam tu. Dia bukan macam mungkin ada orang yang ada kelebihan luxury of time tapi tak semua orang ada. So macam apa yang kita mampu buat, ambil yang paling senang. Kalau ustaz kita selalu pesan, paling senang adalah do zikir. Tak perlu berwuduk, tak perlu dalam keadaan tak perlu berpakaian macam lawa ke apa, tak perlu dalam sejadah. Kat mana-mana pun kita zikir subhanallah ke astagfirullah. Pakai sok pendek pun boleh. Boleh. At your own comfort lah mak dia. So kita just nak raikan malam tu, insya-Allah apa-apa yang kita lakukan pun digandakan 1000, lebih baik ber 1000 bulan. Kita nak donate pun kita tak payah nak keluar siap-siap pergi masjid lagi. Kita dah ada penau. Kita sambil kita pun boleh penau ke Masjid Al-Istighfar malam ni. Mungkin siapa yang sedang watch kita punya live, raikan sekali dengan sedekah kepada Masjid Istighfar. Bukan untuk kita semua, untuk masjid, untuk pembangunan masjid, untuk program-program masjid, untuk raikan juga jemaah-jemaah yang datang di masjid dan sebagainya. Boleh ke tengok lungsuri kita punya caption ataupun di bawah ni, boleh PayNow, bank transfer dan sebagainya. Itu antara kita punya objektif kita lakukan live sebegini, untuk kita dekati masyarakat dengan lebih mudah lah. So kita dah perlukan juga sokongan masyarakat untuk kita sambung program-program seperti ini yang kita mendekatkan konten-konten Islamiah kepada masyarakat dengan lebih mudah, insya-Allah. So ni insya-Allah pun kita punya majlis pada hari ini adalah kita menyampaikan ilmu ataupun majlis ilmu juga antara efforts kita untuk raikan malam-malam Lailatul Qadar. Kita perkongsian malam-malam yang baik. Moga-moga ada manfaat untuk kita punya viewers. Mungkin mereka tergerak hati untuk lakukan ibadah. Kita sama-sama insya-Allah kita pun dapat ganjaran. Alhamdulillah. So share, kalau share pun insya-Allah siapa-siapa yang share live ni, lagi ramai orang tengok, lagi ramai orang dapat manfaat. Kita pun dapat amal jariah, pahala yang berurusan bagi mereka yang terus mendapat manfaat daripada perkongsian inilah, insya-Allah. Okey, ni tadi ada soalan dia cakap Qiyam boleh kat rumah. Memang boleh kat rumah. Yes, boleh kat rumah. Boleh kat rumah, tak ada. Cuma Qiyam pun mungkin Qiyam adalah berdiri, bukan literally dirilah. Maknanya Qiyam tu kita melakukan solat, kita bangun malam dan melakukan ibadah. Selalunya digalakkan perbanyakkan solat tahajud 2 rakaat sunnah tahajud. Kalau niatnya solat sunnah tahajud rakaataini ada lillah taala, sahaja aku solat sunnah tahajud 2 rakaat kerana Allah Taala, bersendirian berjamaah pun boleh, tak ada masalah. Berapa rakaat? 2 rakaat, 8 rakaat sunnah Nabi SAW. Saya lakukan tahajud 8 rakaat. Kalau lebih pun tidak ada masalah, tak ada limit. Lepas tu kita nak solat solat tahajud boleh. Tapi kita max, ada max tak? Tak ada max. Tak ada. Kita memang sebab tapi sunnah witir max 11 level betul. Masya-Allah Ustaz Maman pada hari ni sidang jemaah yang dihormati. Tadi dia try kita jemaah. Okey, saya pernah tak boleh cakap saya pernah tak syok lah bunyi dia. Boleh. Sebab tahajud ni dia nak kena tidur. Okey, kita ada majlis kalau dululah sebelum Covid ni kita ada majlis agama kan, kita tadarus nak baca Quran tu sampai 1-2 lebih ramai-ramai. Lepas tu terus pergi masjid pukul 3 start lah masjid. So macam mana tu, sebab kita tak tidur, kita start Qiyam terus tahajud, buat tahajud. Dia ada niat dia ke apa tu? Dia sebaiknya kita tidur. Kita sebaiknya kita tidur. Tapi kalau kita tak tidur nak buat macam mana? Macam contoh kita tak boleh tidur. Takut tidur overshot. Overshot macam gitu. Macam mana? Tak ada masalah. Dia sebaiknya tidur. Kerana yang pentingnya itu kita ibadah. Kerana tidur tu kita sebaiknya lah kita tidur, kita rehat sekejap. Jadi bila kita nanti bangun, kita nak ibadah, kita tak adalah solat kiblat terbalik. Kan? Atau kita baca Fatihah, kita bangun sujud relax je.
Orang fikir solat Ada tasbih tu, kan. ada tu. Orang fikir solat tasbih. Tapi dia solat Tasbih. dia tidur. Dia tidur. Macam gitu. Itulah para ulama pun mereka galakkan untuk kita tidur dahulu. Kita berehat dahulu. Dengan kalau saya boleh tambah kenapa of course duduk boleh kita kenapa ada yang berpendapat tidur dahulu sebab dia nak tahajud tu maknanya kita tidur, macam dia bukan tidur saya maknanya kita macam berlawan kita berusaha dengan usaha tau macam bila kita lawan kita punya ngantuk untuk beribadah itu yang dia punya macam dia punya dapat lah. dia punya dapat lah kira dia punya point Level lah lah, kira level. score point macam kau bangun nak ibadah tau sebab tu tidur lo kalau kita tak tidur memang lebih mudah kan. Cuma tak ada masalah juga. Tak ada challenge dia is bangun tu. Nak bangun daripada tidur, nak bangun daripada selimut tu, nak aircon sedap, bantai sedap. Itu yang dia punya tahajud dah. Maknanya kita betul-betul lawan ataupun berusaha dengan keras. Tapi pun ada ulama pun macam kita tak ada masalah untuk kita terus tidur, kita terus bangun ibadah sepanjang malam. Saya rasa banyak pun kita punya scholars, ulama pun melakukan seperti itu. Memang ibadah sepanjang malam dan sebagainya. Ada satu, saya lupa nama satu ulama ni, dia ada di antara macam dia selalu dia punya wuduk subuh tu daripada isyak. Mana isyak punya wuduk tu stay sampai subuh. Maknanya kalau kita fikir malam dia tak tidur lah. Maknanya tak batal dan sebagainya. Maknanya to the extent maknanya ada je that practice. So tak ada masalah macam sebab saya rasa banyak juga macam emphasize tidur dulu sampai kita okey dah tidur dulu so terlajak. Tu lagi macam mudarat lah macam dah wish dah apa tu loss lah, waste lah. Tu tak ada masalah untuk kita terus lakukan ibadah. Yang penting kita tak macam kill time dengan benda-benda yang tak manfaat lah. Macam alamak aku nak relax dulu 1 jam Netflix, 1 jam ke apa. Itu yang tak best lah. Jadi kita jangan hilangkan, kita jangan waste lah. Kalau hari-hari lain mungkin tak ada masalah. Tapi kalau hari ni kita jangan waste. Kalau kita nak bangun tu make sure macam isikan dengan benda-benda yang baik. Kalau tak tidur tu lebih baik maknanya dia. Kalau kita nak wastekan kita punya night macam 1 hour kita nak kill time tapi dengan benda manfaat, saya rasa lebih baik kita tidur lah. At least kita tak buat dosa atau kita memang nak rehat untuk beribadah. So kita bila niat kita tidur ni untuk rehat, untuk bangun nanti insya-Allah kita punya tidur pun dalam ibadah kepada Allah SWT dapat pahala lah sebab kita ni aku rehat sebab aku nak bangun. Bukan aku rehat sebab nak enjoy just buang masa. Tapi rehat sebab aku nak bangun lah. Itu lagi power. So niat-niat yang baik setiap benda-benda kita buat niatkan dengan macam linkkan dengan agama, link dengan ibadah. So semua kita punya lifestyle insya-Allah dalam ibadah lah walaupun kita perasan ke tak perasan. Tapi selalu kita nampak bila Ramadan je orang go macam kejar tahajud lah, tarawih lah. Tapi dia punya the 5 pillars dia tak buat tu. Tu macam mana tu? Dia tetap dapat lah tapi tak complete lah. Ke macam mana? Kalau seorang itu kita orang Islam, kita disuruh untuk kita laksanakan segala yang diperintahkan oleh Islam. Kita nak 5 pillars pun kita kena buat. Kalau contohlah luar Ramadan dia tak buat the 5 pillars. Dalam Ramadan dia buat 5 pillars. Kalau dia buat 5 pillars dia dapat pahala atas 5 pillars dia. Tapi kalau dia tak buat bulan Ramadan, luar bulan Ramadan dan dia tak dapat. Yang 5 pillars tu penting. Dosa lah kalau dia tak buat lah kan. Kalau apa dia yang dia tak buat tu dia akan rugi dan dia dapat dosa. Tapi kalau dia buat dia akan dapat pahala. Cuma kalau kita nak sentuhkan, kita nak kaitkan dengan malam Lailatul Qadar ni kerana kadang ada kebiasaan yang di mana orang Islam kita mereka cuma kejarkan Lailatul Qadar tu je. Jadi from nombor 1 Ramadan pertama sampai ke 20 tak delay tunggu. Kemudian yang 20 bila dah mula 21 sampai akhir tu baru mereka go. Ada pula yang cuma fokus dekat malam-malam ganjil je. Ada yang fokus kat malam-malam ganjil. Dengan hoping dia dapatlah land hit dekat salah satu daripada malam Lailatul Qadar tu. Mana tahu. Kalau pilih choose aku rasa aku main 23 je. Next year 27. Tadi baru saya check dekat booking masjid kan. Yang malam-malam ganjil full. Malam yang tak ganjil tu masih banyak ada kosong gitu. Gini. Dia gini tau. Untuk kita mengecapi malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kita nak kena di kalangan hamba-hamba yang Allah Taala suka. Allah Taala sayang juga. Boleh jadi kita ni kat masjid pada malam Lailatul Qadar ditentukan malam tu tapi kita tak dapat rasa. Kerana Allah tak tentukan kita nak terima dapat. Jadi boleh jadi dalam satu masjid tu dekat dewan solat tu boleh jadi ada 10 orang semua dekat satu saf sebelah-sebelah. Boleh jadi ada yang dapat, ada yang tak rasa, yang tak dapat. Kerana Allah Ta'ala yang tentukan siapa yang layak untuk terima. Allah Ta'ala yang tentukan siapa yang layak yang dapat terima. Jadi kalau kita nak jadi kalangan mereka yang layak yang dapat malam Lailatul Qadar, diberikan Allah Ta'ala kenikmatan dan kelebihan itu, maka kita kena usaha. Kita kena tunjukkan usaha kita bukan pada last minute.
Bukan pasal the last 10 tapi daripada awal lagi. Bila-bila lah. Bukan Ramadan, awal Ramadan je. Sebaiknya kalau kita nak higher chances kita, then kita kena mula awal lagi. Luar bulan Ramadan pun kita nak kena konsisten lah. Macam itu. Itu baru kita insya-Allah kita dapat malam Lailatul Qadar. Oh, dahsyat. Okey, sekali lagi pada siapa yang sedang menonton, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like and share, kita kumpul pahala, kita dapatkan pahala. Mana tahu orang dah share ni dapat petunjuk terus ambil wuduk, alhamdulillah. Solat Isyak dulu. Wajib. Isyak wajib. Dulu. Lepas tu tarawih. Lepas tu awak boleh tarawih lah. Dan juga lepas tu kena tidur lah. Baru qiyam. Nanti kita akan cerita sedikit dalam qiyam tu ada apa. Jadi kita akan ke commercial break ya. Pada siapa yang sedang menonton ya, jangan lupa ya, kita akan pergi ke commercial break. Jangan ke mana-mana. Anda boleh pergi ke tandas ya. Hati yang bersih, datangnya jiwa yang mantap. Bagus. Kita jumpa selepas iklan ini ya. Ya, kita kembali. Ya. Makan Tengah kunyah udang. Tapi tak nampak kita ada Mihun birthday lah kat sini Kita ada mi birthday ya. Terima kasih kerana masak untuk kami. Dan kita kembali pada hari ini cakap lepas tarawih. Okey, pada siapa yang sedang menonton pada hari ini, jangan lupa like and share, kumpul untuk dana-dana ke akhirat, saham-saham akhirat ni. Dan jangan lupa kita ada PayNow di bawah ni, PayNow Masjid Istighfar. Yes. Untuk pembangunan ataupun upgrading masjid nak buat apa? Program semua lah. Oh, untuk program. Organization semua. Anda boleh PayNow. Nombor PayNow pun ada kat bawah. Dan okey, kita akan ke seterusnya. Kita ada soalan yang tadi tu kita terlepas pandang PM tepi. Apakah doa yang tidak dapat dikabulkan? Soalan dia Betul Apa sebab lah? Apakah yang menyebabkan doa kita itu tidak dikabulkan atau tak diterima? Okey, ini soalan tak semestinya dia khas dalam bulan Ramadan saja. Dalam bila-bila saja. Kadang ada doa diterima, kadang ada doa tak diterima. Lebih-lebih lagi dalam bulan malam Lailatul Qadar. Kalaulah malam Lailatul Qadar tu seorang tu dapatlah. Cuma sekarang susah kita nak pastikan kita dapat Lailatul Qadar ataupun tidak. Kerana kadang-kadang kita tak tahu pun, tetapi Allah SWT tahu. Itu nanti kita akan bincang tentang tanda-tanda dia, tanda-tanda dia. Okey. Jadi apakah sebab doa kita tak diterima ni? Ada banyak sebab. Ada kadang sebab doa kita tak diterima kerana Allah Subhanahu Wa Taala rasa doa yang kita nak atau permintaan kita tu tak sesuai untuk diberikan on the spot. Dan ini adalah pengetahuan Allah SWT. Dalam Quran Allah Ta'ala sebutkan bahawasanya ada benda yang kita suka tetapi Allah jauhkan pasal dia tak bagus untuk kita. Tapi kita usaha tapi tak dapat, makin jauh pula. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sayang kita dan Allah tahu ini benda sebenarnya tak bagus untuk kita. Kemudian ada benda yang yang kita tak suka, maka kita jauhkan diri kita daripada benda tu. Tapi Allah dekatkan lagi kerana sebenarnya Allah tahu bahawasanya ia baik untuk kita. Jadi dalam hal tu kadang ada doa yang kita minta. Contoh orang kita minta Allah Taala jadikan kita kaya. Bagus kan? Kalau kita dia kaya bagus, macam-macam kita boleh berikan nafkah dengan baik, kita boleh beribadah dengan baik, bersedekah, kita boleh donate dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu diri kita, kerana lebih daripada kita tahu diri kita. Allah tahu kalaulah diberikan kekayaan, maka tak takut nanti in the future lepas kita dah kaya, maka timbul macam-macam sifat yang tak baik. Jadi Allah tak nak itu berlaku daripada kita, maka Allah tak berikan kekayaan tersebut. Tapi Allah mungkin boleh gantikan dengan benda lain. Allah berikan kesejahteraan dalam rumah tangga. Allah berikan kesihatan. Ini semua in a form of
Nikmat Memberi, juga, kekayaan juga, yang kita mungkin tak nampak as wealth, tetapi kita sebenarnya in a way it is a wealth ataupun it is a blessing from Allah SWT. Ada banyak juga sebab-sebab. Kadang sebab pasal dosa kita banyak sangat. Kita istighfar, kita belum minta ampun, belum taubat, tapi kita dah minta benda baru. Ini benda ni. Dia dekat mana-mana pun. Minta gaji naik tapi tak nak kerja. Macam itu lah. Salah satu the most common sebab kenapa doa kita Allah Ta'ala tak terima ataupun tersangkut ataupun tak sampai pun, tak dibawa ke langit, disebabkan kerana dosa kita tu banyak sangat sampai dia block. Dia tak membenarkan tu. Jadi apa yang kita kena buat? Jadi sebelum kita minta tu, make sure lah kita banyakkan istighfar kita. Walaupun kadang kita rasa diri kita banyak sangat dosa, tak mampu. That one thing, kalau kita rasa Allah Ta'ala tak mampu untuk tak rasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ampunkan dosa aku banyak sangat, itu dah silap dah. Kita tak boleh fikir gitu, kerana itu dah su'zan. Kita kena sangka baik bahawa Allah Ta'ala mampu untuk ampunkan dosa kita walaupun setinggi gunung, sebesar seluas lautan, sebanyak buih dan sebagainya. Kerana Allah Maha Pengampun, and that is one of the sifat ataupun nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha pemaaf dan sebagainya. Dan cakap pasal pengampun dan pemaaf, salah satu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Aisyah dia bertanya kepada Nabi SAW, apakah amalan yang bagus untuk yang perlu untuk dilaksanakan pada malam-malam Lailatul Qadar? Maka Nabi ajarkan doa yang biasa kita baca pada pada bulan Ramadan ini, iaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Iaitu yang bermaksud, ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, dan Engkau sukakan ataupun cintakan keampunan dan memberikan maaf, maka ampunilah kami. Jadi ini adalah salah satu daripada doa yang para ulama kata kita boleh amalkan. Tak semestinya Lailatul Qadar je lah, pada malam bulan Ramadan pun bila saja kita boleh amalkan. Hatta sebenarnya 2 bulan Ramadan pun boleh, kerana makna dia tu adalah makna yang umum sebenarnya. Sama juga, dia macam seakan-akan sama macam makna dia, astagfirullah, aku mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah yang kita nak. Jadi maksudnya doa dia bukan tak terjawab, tapi dia dijawab dari segi lain aspek. Dan juga boleh cakap pasal tu balik cakap pasal balik, boleh jadi juga doa kita ni Allah, seperti saya kata tadi, Allah ganti dengan benda yang kita tak expect. Dan boleh jadi juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bring forward to the future. Allah tangguhkan. Kerana Allah tahu kalau diberikan sekarang, maka kita akan jadi alpa, kita akan lupa. Tapi kalau dibawa pada in the future, contoh kita mungkin tak akan jadi lebih matang, ataupun diberikan tanggungjawab lebih. Kan biasa orang kalau dah diberikan tanggungjawab lebih ataupun dia dah matang, fikiran dia, decision dia semua akan ikut sama. Jadi mungkin kalau diberikan kelebihan tu pada lepas dia dah matang atau lebih dah bertanggungjawab, maka dia tidak akan dilupa, dia tidak akan salah jalan dan sebagainya. Ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tangguhkan, dijadikan pahala nanti bila kat akhirat. Macam gitu. Dan ini semua kadang kita tak tahu. Kita tak tahu pun sama ada ditangguhkan, dilambatkan, ditukar kepada benda yang lain, kita tak tahu. Ini semua adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi apakah tugas kita sebagai insan yang tak berdaya, yang lemah? Tugas kita adalah sentiasa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sentiasa berdoa. Kalau ada doa yang di sisi Allah Ta'ala, Allah memang boleh, Allah akan kasih, Allah kasih on the spot. Kalau ada yang Allah rasa untuk dinantikan atau ditangguh, ditukar, maka itu semua adalah urusan Allah SWT, kerana dialah yang memberi, dia yang mengambil, yang menarik. Macam gitu. So kita reda je. Dan juga soalan ni seterusnya ialah sekiranya seorang itu tidak atau lupa untuk berdoa agar diberikan manfaat Lailatul Qadar, tapi dia bersedekah, adakah amalannya tetap dilipat gandakan? Okay, saya rasa baik soalan yang kira macam dia tak perasan muka, hari ni aku tak tahu pun, macam dia tak really have the vibe macam aku tengah malam Lailatul Qadar. Kan ada orang memang semangat, memang dah tahu malam ni ibadah sebagainya. Ada orang just macam mungkin sekarang ni dia tengah penau menjalani sifat, tapi lepas tu dia just another night, tidur, bangun sahur dan sebagainya. Tapi dapat ke tak atau malam ni insya-Allah malam Lailatul Qadar, so dia dapat ke tak? So untuk pendapat saya rasa dia akan tetap dapat, kerana segala amal kebaikan yang kita lakukan pada malam-malam, insya-Allah jika malam tu malam Lailatul Qadar akan lipat gandakan. Suatu kita just
apa-apa yang kita buat, kalau kita seorang mungkin ada ibu-ibu atau wanita-wanita yang dalam keadaan uzur, kalau tak boleh solat dan sebagainya, pun saya rasa boleh cuma dua benda. Mungkin dia tak boleh solat dan juga tidak boleh memegang Quran, tapi selain itu mungkin boleh dengar Al-Quran, boleh zikir, boleh tetap bangun malam dan beristighfar, boleh tetap bangun malam dan berdoa, boleh tetap melakukan sedekah, boleh tetap membantu ahli keluarga untuk bangun malam, kejutkan kawan-kawan atau kejutkan anak-anak sebagainya, suami untuk kejutkan bangun malam, pun menjadi penyebab mereka melakukan ibadah, insya-Allah tetap dapat adanya pahala. Atau siapkan mereka sahur, tentu sekali pahalanya sangat besar. So tak besar. So kemas rumah in order untuk siapkan tempat yang bersih untuk mereka beribadah. Saya rasa just for us tu, macam saya rasa generally kalau nak kasih yang simple kepada mereka-mereka yang sedang mendengar, is just amalan yang baik ataupun a good act, good deeds, insya-Allah akan dipandang oleh Allah SWT. Lepas tu kita niatkan, kita relatekan dengan agama, kita relatekan dengan kerana Allah SWT. Semua benda saya cakap, kalau tidur pun sebab kita nak bangun malam nanti, kita relatekan kerana Allah SWT, insya-Allah akan dipandang dan juga akan dilipat gandakan pahalanya lah. Jadi macam ni tadi kata, untuk saya sendiri, saya rasa insya-Allah akan dilipat gandakan lah pahala-pahala mereka yang melakukan ibadah walaupun macam tak sengaja. Ya aku sedekah dapat ke tak. So kalau boleh, kalau alhamdulillah, kalau jika si penanya ni mungkin orang-orang lain juga yang dah memang aware, so saya suggest pun kita lebihkan, tambahkan lagi lah apa-apa yang kita boleh lakukan. Kalau tak boleh pun at least macam whatever yang simple, yang senang. Just last 10 nights ni kita ada masa, saya rasa memang confirm insya-Allah kita ada masa sekecil-kecil ibadah pun tentu sekali kita ada masa. As simple as kita bangun sahur, insya-Allah saya rasa kalau siapa yang bangun sahur pun dah masih ada dalam waktu, range waktu yang masih kita boleh lakukan qiyam atau melakukan benda yang baik lah. Sebab bangun sahur tu saya rasa sebelum subuh, sebab dia sampai subuh, hatta matla'il fajr, salamun hi hatta matla'il fajr, akan diberi keselamatan sampai ke waktu fajar tu sendiri. Makan azan sengaja. Ada banyak. Takkan tak tahu lagi. So jangan lambat-lambatkan sampai kita sembah sahur lah. Masa ambil mungkin sahur, sebab tu ada yang imsak bukan stop makan, tapi macam get ready untuk stop lah. So dalam imsak tu mungkin last 10 minit tu kita just relax, istighfar. Sebab that is very crucial. Kalau dalam last tu ada pendapat yang selalu guru-guru saya pernah ajar, the last part tu kalau kita tak ada benda buat lain, lagi baik kita just focus of istighfar. Just focus on macam beristighfar, astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaik, atau doa yang tadi Ustaz Izan kongsikan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Just repeat again and again, sebab that is macam memang Allah tengah nak tengok hamba-hambanya yang sedang memohon keampunan untuk memberi keampunan. So Allah memang tengah tunggu hamba-hambanya untuk minta keampunan. Siapa yang nak beri, siapa yang nak minta? Siapa nak minta ni? Aku nak bagi ni, nak bagi keampunan. So macam rugi. So even start daripada Ramadan tu, lepas ni kalau kita tengah bangun sahur, kita terbangun sahur ni, kalau mungkin selepas Ramadan, kalau kita terbangun dalam keadaan sebelum sahur tu, kalau kita tak mampu nak bangun pun saya sendiri ni, sebab saya sendiri buat kadang-kadang macam alamak ni tak malas, macam tak boleh nak bangun, macam terbangun kan, Allah dah kejut kita tak bangun, tak mampu nak bangun, just istighfar, sebab insya-Allah dapatlah keampunan daripada Allah SWT. So kalau kita tak mampu, mungkin dalam 10 malam ni sekurang-kurangnya beristighfar dengan sangat. Tahu saya faham. Kita banyakkan istighfar je insya-Allah. Sambil kita menderma jugalah kepada majlis. Awan naik sejuk kat tepi pun boleh bantu. Kalau kita susah nak bangun, simbal muka sendirilah. Usaha juga. Cakap pasal tadi ada satu soalan yang tadi saya dah jawab. Cuma dia yang berkaitan dengan kalau tak solat semua 5 waktu, tahajud dan tarawih terus, we will still get a pahala. Dan saya dah jawab, kita akan dapat pahala insya-Allah kalau kita tunaikan solat tarawih dengan solat tahajud dan sebagainya. Tapi kita ingat tau, ini semua solat sunat. Solat sunat tarawih, solat sunat tahajud. Yang 5 waktu tu solat wajib. Tu solat fardu, itu yang wajib. Jadi kita kena utamakan yang 5 tu lah. Dan seperti saya katakan tadi, insya-Allah kita akan dapat kalau kita buat. Tapi apa jadi dengan solat wajib yang kita tinggalkan? Itu lagi dosanya besar kalau kita tinggalkan. Besar dosa dia. Dan salah satu daripada Nabi SAW sabda bahawasanya di antara benda yang utama dan pertama sekali akan ditanya kepada kita sebagai hamba pada hari kiamat nanti adalah berkaitan dengan solat kita. Takkan kita nak cakap bila Allah Ta'ala tanya kita dah apa jadi dengan solat fardu, solat wajib, takkan nak cakap dah solat tarawih dah. Dah solat tahajud. Tapi solat kita solat yang wajib kita tinggalkan. Jadi itu satu satu kehilangan dan satu loss besar lah. Lagi dalam bulan Ramadan pula kita nak tinggalkan solat wajib. Jadi berkaitan dengan the 5 pillars, kita kena take it seriously.
sikit. Yeah. Dan saya kembali kepada Lady Gaga soalan yang pasal amalan dilipat gandakan sedekah seperti saya kasih contoh lah, awak pergi ke handphone, pergi ke transfer, awak tulis nombor yang kat bawah ni, awak donate, dapat InsyaAllah dapat. Itulah pada siapa yang sedang menonton tu rasa macam lah aku nak kena sedekah, nombor ada kat bawah, ni kejap lagi dia sampai, donate kepada Masjid Al-Istighfar untuk program-program dan juga naik taraf masjid. Orang masuk dapat, orang pergi kelas yang awak donate tu pun awak dapat. Win-win situation. Yes, insyaAllah dapat. So cerita pasal Lailatul Qadar. Okey, ciri-ciri Lailatul Qadar saya tutup last lah Okey, kita cerita pasal Qiyamul. Dalam Qiyamul tu dia ada beberapa solat. Betul? Ada. So adakah kita nak kena ikut sequence dia ke atau macam mana? Kita start dengan apa dulu? Solat sunat apa dulu? Okay, saya rasa yang first tadi macam kita saya sikit Nanti mungkin Ustaz Izam boleh tambah lah amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Biasanya tadi kita dah awal perbincangan kita dah sentuh. Macam tadi kita macam Ustaz Izam katakan, make sure foundation kita yang 5 pillars tu kita dah lakukan. Jadi solat isyak dulu, jangan terus terawih tapi isyak tak buat. Maghrib isyak tu insya-Allah kita dia tak boleh kan? Dia nak isyak dulu apa? Isyak dulu. Untuk terawih kita kena isyak dulu. Kena isyak dulu kan? Jadi kena isyak dulu baru boleh tarawih. Sebab tu isyak the best lagi. Isyak please at least try dapat jemaah. Itu saya macam kalau boleh betul-betul macam kita try as best as we can. Kalau kita sampai tahap apa tau, kalau kita dah solat seorang, dia ada satu konsep yang ada tau, kita solat sekali untuk memperbaiki, upgradekan kita punya ibadah. Kita boleh dapat, kita solat, let's say tadi kita dah solat seorang, habis ada orang kita baik rumah sekali, mungkin kita ahli keluarga yang belum solat. For the sake of kita nak dapat pahala tu, boleh kita solat lagi sekali jemaah. Boleh lagi. Nama dia yang ada, sebab kita kira improvekan kita punya keadaan solat yang sebelum ni kepada yang lebih baik. Sebab tadi solat sendiri sama. Niat dia dan niat jemaah. Dia kira niat makmuman. Niat jemaah lah. Niat makmuman ataupun imaman dan sebagainya. So kalau boleh try as best untuk dapatkan jemaah pada malam-malam terakhir ini, sebab itu adalah paling mudah untuk kita dapat pahala yang besar. Solat jemaah isyak aja dah setengah malam kita dah covered. Lepas tu lagi setengah malam solat subuh. Solat subuh jemaah another half. So at least so macam that's the best thing kalau kita dapat mudah-mudah amalan yang mudah. Lepas tu malam tadi soalannya tentang Qiyamul Lail nak solat apa. Dalam Qiyamul Lail ataupun diam dalam kita punya solat malam tu, first kali mungkin kena buat apa sunnah tahajud pun sekurang-kurangnya adalah 2. Sebanyak-banyaknya tidak ada hadnya lah. Kalau ikut sunnah Nabi SAW dalam beberapa banyak hadis 8 rakaat. Sentiasa lakukan 8 dan 3 witir dan sebagainya. Kalau kita ada masa yang panjang, masa yang lebih, kita nak tambah pun tidak ada masalah, tidak ada halangan. Kalau kita nak kurang pun boleh. Kalau kita nak tambah, ada sunnah-sunnah lain seperti sunnah taubah. Ada sunnah taubah untuk bertaubat kepada Allah SWT, minta keampunan. Kita dah minta doa, kita dah istighfar, kita dah doa innallahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita nak kuatkan lagi, kita nak betul-betul tunjukkan, ya Allah, aku ni betul-betul berusaha untuk memohon keampunan. Kita betul-betul dah sedari kita punya keinsafan, taubatan nasuha, taubatan yang sepenuhnya. Kita tambahkan, kuatkan lagi kita punya macam proposal keampunan kepada Allah SWT dengan solat. Jadi kita macam kuat, evidence banyak, usaha macam Allah tengok macam dia ni betul-betul berusaha, walaupun tidak mengurangkan kalau kita sekadar istighfar. Tapi depends lah, kalau kita memang ada kelebihan, why not kita macam kuatkan, kita tunjuk pada Allah betul-betul this time mungkin kita dah nak stop. Mungkin kita biasalah manusia. Dah nak stop apa? Dah nak stop apa kita punya maksiat salah. This time kita dah last lah. Aduh, kadang-kadang stop apa ni? Kadang-kadang istighfar kita macam kita rasa macam kita masih relax istighfar lepas ni mungkin kita buat lagi. Tapi kalau dah once dah solat taubat, dia kira macam this is it. No more. This is it. Kalau boleh lah, of course kita mungkin terbuat lagi dan masa kesilapan kita, tapi macam ini baru, ni bukan untuk kita propose Allah, tapi untuk diri kita lebih sedar, lebih yakin, lebih macam mindset kita lebih bersihkan diri lebih lah, bersih, lebih fokus lah. Kalau kita setakat istighfar dan sebagainya, kalau itu dah selalu, kita sendiri mungkin dah tak rasa pun dia value of istighfar tu sendiri. Kita dah tak rasa the value of kita minta ampun. Kita macam mungkin dengan lipat-lipat, it's just a norm lah, macam dah selalu buat lah istighfar. Dah tak ada value dia lah. Sebab sampai ada saya pernah dengar saya katakan sampai kadang-kadang kita perlu istighfar dengan istighfar kita. Maknanya kita minta ampun sebab kita punya istighfar mungkin very
main-main ataupun tak fokus macam setakat-setakat lagi dia. Itu kadang kita kena minta ampun, ya Allah ampunkan kerana mungkin aku memohon keampunan aku dengan cara yang tak baik, dengan cara yang memperlekehkan, meremehkan dan sebagainya. Mungkin kita kena tengoklah, jaga baik-baik sebaiknya. So on top of that, kita dah solat taubat tadi 2 rakaat pun boleh. Lepas tu ada cara-cara dia. Kalau semudahnya adalah solat taubat 2 rakaat, kuliah surah Al-Kafirun dan juga surah Al-Ikhlas, dan juga pada akhir sujud la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Kalau mungkin pun saya kalau tak perlu ada pendapat yang macam boleh tak Ustaz Izan kalau kita tak baca yang sujud tu? Tak ada masalah. Ada masalah juga kena dalam solat sunat. Dalam solat sunat yang rukun tu dalam solat tu yang kita kena jaga. Yes. Yang rukun je. Kalau baca-bacaan tu kita kalau hafal, apa kalau yang kita hafal boleh tahu kita baca. Kalau kita tak hafal pun dan kita baca apa yang kita hafal. Betul. So kalau kita tak mampu, kalau kita mampu tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin 41 kali. Kalau tak mampu juga mungkin tak apa, habiskan solat sunat tu, lepas tu baru doa. Istighfar 100 kali, 10 kali, apa yang kita mampulah. Ini kita macam sebab ini general punya show, kita tak nak macam very specific to any ibadah, so kita nak kasi Nanti awak kena block je. Nanti awak kena block. Kita tak nak macam very enforcement, so kita kasi motivation lah, kita nak kasi harapan yang semua orang masih boleh lakukan, masih boleh dapat keampunan daripada Allah SWT. So kita on top of that, sekiranya kita ada hajat pun saya rasa boleh solat sunnah hajat. Dan akhir sekali kita tutup dengan witir lah. Sebaiknya tutup dengan witir, sekurang-kurangnya 1 dan sebanyak aqallul kamal dia 1 paling kurang. Tapi paling minimum actually 3 lah sebaiknya. Kalau kita tak ada time macam lemak lagi 2 minit nak subuh just nak tutup, 1 pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau boleh minimum at least 3 dan sebanyaknya 11 lah. So witir kalau boleh kita dapatkan juga. That is very macam penutup ibadah kita. Lepas tu kita just relax, istighfar sampai. Kalau boleh istighfar macam tadi kita katakan, try to macam be in the zone, be in the moment. Sebab this is not macam mungkin kita pun tak biasa. Ni kalau itu orang-orang tak biasa lakukan mungkin lebih mudah untuk feel. Sebab dia macam this is special, this is my appointment dengan Allah SWT. So make it like appointment you dengan Allah SWT. So kita rasa hubungan tu ada. Jangan hanya rasa macam it's a one way traffic, macam kita je tak minta ampun, semua kita minta tapi kita pun tak jaga adab dan sebagainya dengan Allah SWT. So macam kita ada two way traffic, bila kita bagi yang terbaik, kita macam persembahkan dalam keadaan yang bersih, kita betul-betul proper, bangun, usaha dan sebagainya, plan. Ada macam kita pun style, kita mungkin okay, aku mau 3 sahur, kita nampak macam cantik, nampak macam kita memang usaha tau. Macam kita nak macam jumpa, kita memang usaha, macam kita ada appointment dengan orang, kita boleh plan schedule. Tapi ni appointment dengan Allah, jangan macam alah kalau bangun lah, tak bangun lah. Which is okay lah, tapi macam tak okay kot. Tapi macam masih boleh lah, tak ada masalah. Kalau kita ada bangun, alhamdulillah rezeki. Tapi kalau lagi baik, kita pun rasa macam kita memang nak bangun, kita usahakan, plan. Okay, baju dah siap, cantikkan, wangi-wangikan, berus gigi lah bersih sikit. Jangan macam masa sembarang apa, pakai sarung kain, tak solat. Walaupun sah juga, tapi macam ni cuma the best tak syok lah. Itu baru macam ni, bila usaha-usaha ni, baru macam tadi Ustaz Azan kata, baru okay, mungkin kita yang terpilih dapat rasakan kenikmatan tu. Macam orang just macam so macam mungkin dapat juga pahala, kita tak nafikan. Dapat pun so-so kan. Dapat so-so mungkin lah. So kita macam rasa alamak aku dapat kata, tapi orang yang sebelah kita yang betul-betul prepare, macam kita dapat haji-haji yang pakcik kita betul-betul pergi solat subuh, dan macam kita dalam keadaan kita pukul 1 petang tau. Tapi tu diorang yang subuh, kita fresh lah, kita 1 petang mungkin baru fresh kan, atau pukul 10 pagi baru fresh. Diorang yang subuh macam gitu, macam mana diorang dapat that energy pukul 6 pagi, 5 pagi dah fresh. Sebab diorang betul-betul prepare. To the extent prepare adalah waktu time tidur lah. Bukan kita tidur awal dan sebagainya. Ini baru adalah usaha kita, baru insya-Allah. Jadi Ustaz Azan katakan dipilih, diberikan hadiah oleh Allah SWT kepada orang-orang yang memang betul-betul inginkan malam Lailatul Qadar ni, insya-Allah. Betul. Dan saya rasalah pendapat saya lah, pada siapa yang belum pernah buat qiyam ni, kalau boleh pergi masjid. Buat ramai-ramai, dapat dia punya feel. Masjid punya bagi meleleh babe. Boleh nangis. Dia tutup lampu kan. Dia gelap kan. Terus ikut je lah kan. Ikut je lah. Tapi sebelum tu hafal lah dia punya niat-niat dia. Kalau boleh hayati lah. Jangan kita tengah rukuk tengok tak boleh kan, sujud. Okey, naik gitu lah. Kita kena hayati.
Mereka kita prepare, jangan kita datang terus kosong itu nak ikut kan. Kadang orang baca kita gitu keluar tak ada bunyi. Tak boleh lah. Dia basic gitu je, 2 rakaat je bro. Dia basic 2 rakaat je. Tapi kalau lah tak dapat, kita dah cuba buat booking, especially zaman ni sekarang ni kan. sekarang Kita ni. dapat booking, tapi kita nak betul. Maka kita kena buat kat rumah lah. Kita tak ada pilihan lain kan. Takkan kita nak buat kat luar Kalau boleh masjid naik apa. teksi pergi yang tempat kosong tu. Dan insyaAllah kalau kita buat dekat rumah pun, kita tanamkan niat bahawa kita memang nak betul-betul dapat ganjaran daripada Allah SWT, nak dapatkan kampunan, kita nak dapatkan apa kelebihan pada malam-malam ini, dan kita rasa bahawa kita kalau boleh nak dapat masjid tapi tak dapat. Kerana sudah tentulah tak boleh kita samakan rumah dengan masjid kan. Masjid itu rumah Allah Taala, sudah tahu keberkatannya lebih. Tapi insya-Allah kalau kita dengan niat yang betul, dengan ketetapan hati, dengan keazaman hati kita, dengan amal ibadah kita buat betul-betul, insya-Allah rumah kita tu insya-Allah di sisi Allah tu dah macam masjid. Allah kita jadikan rumah tu sebagai masjid dengan ahli keluarga kita. Jangan buat seorang dalam bilik, seorang gelap-gelap, nanti orang fikir apa entah. Nak buat sama-sama dekat hall, ada orang ikut. Nanti bini ambil gambar send kat family punya WhatsApp. Seorang gelap-gelap. Sangat dia ni. Seram kan? Seram kan? Dah kena jumpa Muiz ke apa. Bawa berobat. Bawa berobat dulu. Betul. So dia makcik-makcik. Ni ada lagi Gil? Ada advert ke? Ada lagi ke? Tak ada Okay. So saya akan ke Okay. Okay. So saya akan ke soalan cukup mas ni lah. Cepung mas ke cukup mas lah Apakah ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Okay, kalau dari segi cerita nenek-nenek lah saya ni suka dengar cerita nenek-nenek. Apa Okay, ceritanya aku cakap aku takut dia. Cakap Takut tak ada kena. masalah. Dia punya malam dia adalah malam yang sangat redup dan pokok pun boleh bersujud. Okay, biasa dengar. Ada pokok bersujud. Kalau saya pula, saya dengar lah daripada kecil lagi, kucing senyap. Kucing senyap. Kucing tak mengiau, kucing semua duduk. Ada kata air boleh jadi beku. Air maksudnya air yang kita dalam baldi ke apa boleh jadi beku. Ada daun semua akan turun. Kalau pokok boleh turun, apa lagi daun kan? Ada kata malam sejuk, kata malam tu nak kena ada hujan dan sebagainya. Hujan yang paling common. Yang kucing senyap tu benda paling kelakar saya pernah dengar. Betul pula, tak ada angin. Sejuk tapi tak ada angin. Ya kan? Bayangkan daun-daun semua dia akan tak gerak, still gitu je. Tapi tiba boleh terturun bawah. Macam gitu. Jadi macam-macam lah tanda-tanda. Dia asalnya sebenarnya kan berkaitan dengan tanda ni kan. Ada riwayat daripada Nabi SAW berkaitan dengan tanda ni. Kebanyakan riwayatnya ini semua adalah riwayat yang tidak kuat. Riwayat yang dhaif lah dalam segi ilmu hadis. Tapi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang di mana tandanya yang Nabi SAW sebut bahawasanya pada hari seterusnya ataupun pagi, the next pagi, yang di mana matahari ni dia keluar, dia langit ni akan cerah, akan clear, tapi tak ada pancaran matahari. Boleh nampak. Bayangkan. Tapi gelap lah. Tak gelap. Kan cerah, kan ada cahaya tapi pancaran matahari tak nampak. Allah Taala macam manalah tu. Tapi itu hadis yang sahih seperti yang disebut. Kira just clear macam gitu. Dan para ulama mereka katakan disebabkan kerana pada malam Lailatul Qadar Allah Taala firman dalam Quran, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun dengan sayap-sayap mereka semua ni. Kan itu yang dimaksudkan apabila matahari tu pancaran dia kan tak kena kat bumi disebabkan masih ditutupi oleh malaikatnya, sayap-sayap malaikat. Ini adalah di kalangan tafsiran para ulama berkaitan dengan hadis ni. Tapi itu adalah di antara hadis yang paling sahih lah. Paling sahih kerana diriwayatkan Imam Muslim berkaitan tanda-tanda. Kemudian ada riwayat lain mengatakan tentang malam yang sejuk, ada ketenangan dan sebagainya. Allah Ta'ala alam, para ulama mereka ada perbezaan pendapat berkaitan dengan status hadis ini. Tapi itu tak apa. Yang masalah dia kucing, masalahnya pokok. Itu semua saya rasa orang kata tu exaggerate lah. Dia sampai dia word to mouth. Macam mana boleh macam itu Mungkin pengalaman, tak tahulah. Motivation lah, macam dia tak kasi motivation.
atau kasi macam mungkin pengalaman Pengalaman lah. sebab tu nanti kita katakan macam ada banyak sangat pendapat ulama tentang bila exactly Lailatul Qadar, sebab pengalaman yang berbeza lah. Sebab pengalaman mereka berasa macam aku rasa macam malam 21 paling kuat, ada rasa macam 23 paling kuat. Rasa dia tu rasa apa tu? Itu Bila dia cakap personal. rasa, itu Personally. Hatta di kalangan para ulama mereka ada yang mengatakan bahawa malam 27 dia pernah merasakan pada malam yang tertentu ni rasa apa? dia rasa ada macam rasa sejuk contoh. Kemudian betul-betul lawa pagi, the next pagi hujan, ataupun malam tu masih tengah hujan. Mungkin dia kebetulan. Mungkin dia malam Lailatul Qadar. Tapi kerana ia adalah pengalaman daripada kita, pengalaman kan, dan kita kadang tak tahu sama ada ia benar atau tidak. Kadang dia nak exaggerate, kadang dia nak apa, kasih semangat. Kasih semangat. Kadang itu memang kebetulan saja. Budaya kebetulan. Maka kita tak boleh ambil lah bulat-bulat apa yang diterima. Tapi apa yang kita boleh percaya dan kita boleh terima adalah kita ni bukan disuruh untuk kejarkan ataupun cari specifically bulan malam Lailatul Qadar. Kita disuruh untuk beribadah pada 10 malam ini, dan kalau dapat kita bonus. Itu dikira sebagai bonus. Jadi kita tak akan kalaulah kita dengan mindset kita nak aim yang malam ganjil saja. Kemungkinannya jauh untuk kita dapat lah. Kerana kita tak berusaha dengan baik. Kita bukan disuruh dan kalaulah di kalangan kita semua ni, insya-Allah lah mungkin kita akan dapat, kita rasalah Allah Taala tentukan kita dapat rasa malam Lailatul Qadar tu. Kita bukan buat apa kita kena buat? Apa kita kena buat? Contohlah pukul 11 malam lepas kita solat tarawih, kita rasa macam sejuk semacam, tenang semacam hati. Kan? Tenang semacam hati. Dalam masjid tu dia seorang rasa senang, orang lain tak rasa. Mungkin tapi apa yang kena buat? Bukan terus okey dah dapat, terus bangun jalan keluar. Keluar isap rokok. Kalau masjid. Balik tidur. Dah dapat kan? Dah dapat. Bukan. Dah. Bukan, malah dia sepatutnya kena perbanyakkan lagi, usahakan ibadah. Kalaulah dia dapat lah, wallahu taala alam. Okey, kalau dia dapat. Tapi kalau dia dapat, dia kena isikan dengan ibadah. Kemudian lepas tu janganlah dia lepas tu the next few days masih Ramadan dia terus tak buat apa-apa. Tak puasa. Takkan dia tak puasa terus pasal dah dapat. Aku dapat malam Lailatul Qadar, besok aku tak puasa. dah 9 bulan 5 bulan. Kira aku boleh buat dosa. Dah minus. Oh, teruk tu. Oh, gitulah. So, ada apa-apa nak tambah? Saya rasa just untuk tambah macam tadilah Ustaz katakan, just usahalah kita just macam yang paling clue, yang paling tepat ataupun clue paling tepat yang diberikan Nabi SAW adalah 10 malam yang terakhir, malam-malam yang ganjil dan sebagainya. InsyaAllah kalau kita dah usaha tu semua, mesti ada yang terdapat. Lepas tu di samping tu sebelum kita jumpa, sebab tu sebelum 10 malam lah, kita berdoa, kita minta Allah SWT semua kita terpilih daripada mereka-mereka yang dapat Lailatul Qadar ni. Sebab ini adalah hadiah pemberian daripada Allah SWT kepada hamba-hambanya. So kita berdoa lah, of course kita usaha di samping tu, kita mohon ya Allah berikan aku antara keluarga untuk terpilih dalam malam Lailatul Qadar. Kalau tak pun kita usaha, dan bila kita jumpa malam-malam yang baik ni, atau kita tak jumpa pun di malam-malam yang mulia ini dalam bulan Ramadan pun, baik Lailatul Qadar ataupun tidak, doa yang baik-baik untuk keluarga kita, untuk diri kita, minta keampunan, minta keafiatan. Lagi-lagi di dalam keadaan kita di Singapura dan di dunia ni pandemik. Amat banyakkan lagi. Semoga Allah SWT angkatkan wabak ini. Semoga Allah selamatkan masjid-masjid kita. Ada beberapa masjid yang telah ditutup, dikena dan sebagainya. Kita pun nak sambut Hari Raya dengan baik. Lagi. So kita doa yang baik-baik. So kita banyak perbincangkan bila-bila dan sebagainya. Kalau kita nak fokus, kita buat saja apa yang terbaik dalam setiap malam-malam akhir ini. Bukan saja malam tu Qadar, tapi di last few nights untuk kita menikmati bulan Ramadan ni. Kita pun tak tahu kita akan menikmati bulan ni lagi tidak. So kita, it's for our benefits, it's for our own good. So kita strive as best as we can. Seolah-olah ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Doa yang terbaik untuk diri kita, ahli keluarga, ibu bapa, teman-teman masyarakat Singapura, masyarakat di dunia. Itu antara salah satu tips atau salah satu cara untuk doa kita dikabulkan. Bila kita perbanyakkan doa untuk orang lain juga, bukan untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, untuk ahli keluarga, masyarakat. Itu antara lagi mudahlah untuk doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. So motivation kita untuk beribadah adalah because kita dah nak habis bulan Ramadan pada tahun ini. So kita, that is our goal. Of course kiranya dapat
Malam Lailatul Qadar itu adalah bonus daripada Allah SWT. Kalau tidak pun tetap ada pahalanya, tetap ada ganjaran yang akan diberikan oleh Allah SWT, kerana kita di dalam waktu yang mulia, iaitu malam-malam, sepertiga malam, baik dalam Ramadan, luar Ramadan pun adalah waktu yang mulia, apalagi dalam bulan yang mulia ini, apalagi dalam malam Lailatul Qadar. So anything pun tetap benda yang terbaik, tetap digalakkan oleh Islam untuk kita beribadah, untuk melakukan kebaikan. So continue whatever deeds yang kita selalu biasakan. Kalau kita terlalu berat untuk kita, ringankan, yang penting kita lakukan yang terbaik. Dan juga educate lah anak-anak kita, berikan mereka semangat, berikan mereka kegembiraan untuk melakukan ibadah, bukan sampai mereka benci atau merasa keberatan untuk lakukan ibadah sini. Pupukkan rasa kesenangan dan kegembiraan dalam hati-hati mereka-mereka yang baru saja nak berubah, baru saja mula lakukan kebaikan. Berikan mereka macam motivation all the way, ada harapan, masih ada waktu, masih ada harapan untuk berubah. Kerana memang kita pun tak tahu kita punya akhir macam mana. So tiada siapalah untuk kita macam menghukumi orang lain dan sebagainya. So perbanyakkan kita punya kawan-kawan atau teman-teman yang kita nak bawa sama-sama untuk masuk ke syurga Allah SWT, insya-Allah, dengan keberkatan malam-malam yang mulia inilah, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi pada hari ni, apa tu? Okey, jadi pada hari ni malam Lailatul Qadar tu ialah malam bonus. Dan juga janganlah kita asyik mengejar malam Lailatul Qadar dan melalaikan benda-benda lain. Seperti Ustaz Is cakap, yang the 5 pillars is very important. We need to do that. Sebab kalau kita tidak buat, itu adalah dosa besar. Betul. Dan juga tarawih dan tahajud, qiyamul lail ini adalah solat sunat saja. Tapi bukannya sunat tu tak buat tak apa. Kalau boleh buatlah, untuk double lah. Dan sebelum kita akhir, boleh kita baca doa? Silakan baca doa. Untuk penonton-penonton kita, semoga diberikan keberkatan, kesihatan dan juga mempunyai apa tu namanya puasa yang baik, diterima dia punya amal ibadahnya. Silakan. Boleh, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha min jami'il hajat, wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at, wa tarfa'na bika 'indaka 'ala ad-darajat, wa tubayyana aqsal ghayat min jami'i khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Subhanaka la nuhsi sana'an anta 'alayka kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' waz zalazil والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وسائر البلدان عامة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah segala dosa-dosa kami. Amin. Ampunlah segala kesilapan-kesilapan telah kami laksanakan sama ada sebelum bulan Ramadan ini ataupun dalam bulan Ramadan ini. Jauhkanlah kami daripada segala dosa-dosa, segala maksiat dari segi mata, maksiat hati, maksiat minda kita, ya Allah. Bantulah kami dalam kami mengerjakan amal ibadah kami dalam bulan Ramadan ini. Berikanlah kami semangat, berikanlah kami kekuatan untuk sentiasa beribadah kepadamu dan meraih ganjaran yang Engkau janjikan pada bulan ini, ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan malam yang di mana Engkau janjikan dengan ganjaran 1000 bulan dalam Al-Quran. Pertemukanlah kami dan buatlah kami berusaha untuk mengejar dan mendapatkannya, bukan saja pada malam ini tetapi juga pada malam-malam yang lain di dalam bulan Ramadan-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk sentiasa beribadah, bangun malam, membaca Al-Quran, berusaha dalam melaksanakan kebajikan. Berikanlah kami kelebihan untuk kami berinfak, berikanlah kami harta benda dan kekayaan untuk kami membantu orang yang kurang bernasib baik di kalangan kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, berikanlah kami peluang untuk kami bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang pada tahun-tahun hadapan. Janganlah Engkau berikan dosa-dosa kepada kami, ya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala dosa-dosa kami yang telah lalu Engkau ampunilah, ya Allah. Engkau berikanlah kami pahala-pahala yang berganda, ya Allah. Berikanlah kami ganjaran yang berganda, ya Allah, seperti yang telah dijanjikan pada bulan-Mu yang mulia ini, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima Baiklah. kasih Ustaz Is. Dan juga di sini saya ingin mewar-warkan ataupun memberitahu kepada anda, jangan lupa berinfak di stroller yang dibawa untuk Masjid Al-Istighfar. Kita ada nombor PayNow, ada online donation ke bank transfer OCBC, dan untuk naik tarafkan masjid dan juga kelas-kelas yang bakal dianjurkan oleh Masjid Al-Istighfar. Dan satu, kita ada pop-up di Ramadan di Tang Ti Changi Village. Anda boleh ke sana. Kita ada macam-macam barang-barang beraneka barang untuk raya. Kita ada kuih, keropok, cemil-cemilan, baju, makeup dan sebagainya. Ada di Tang Ti Changi Village Ramadan Mak Besar. Dan di minggu hadapan kita akan masih lagi ada cakap lepas tarawih, dan juga kita ada Tarawih Cup, Ustaz. Kita ada Tarawih Cup Sabtu dan juga Minggu. Kita ada Tarawih Cup. The Tarawih Cup will kick off in next week. Dia punya qualifying round dan juga final will be pada hari Ahad. So lepas Tarawih Cup final, terus lepas tu kita cakap lepas tarawih. Dua-dua muka aku juga. Okey, dan semoga bermanfaat apa yang telah dikongsikan pada hari ini. Terima kasih Ustaz Is dan juga Ustaz Lutfi Hadi. Dan selalunya dekat masjid ada macam Pak Haji kan. Selalu banyak Pak Haji dekat masjid. Kalau Pak Haji tu terperanjat, dia panggil apa? G-Shock, betul. Kita jumpa kesempatan semalam. G-Shock. Assalamualaikum. Allah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.